السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mudah-mudahan dia menjadikan pertemuan ini jalinan mahabbah antara kita, dari sudut ziarah menziarahi, dari sudut nasihat menasihati, dari sudut bersua muka dan bertemu dengan wajah yang ceria, yang semuanya sebahagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita bincangkan dalam sesi-sesi yang dekat ini pagi tadi dan juga waktu duha ialah isu yang berkaitan dengan salah satu daripada uslub dakwah yang paling berkesan. Itulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut akhlak Nabi. Dan begitulah juga dari sudut akhlak para salafus salih, para pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengannya mereka berhasil membuka dan menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh ruang dakwah yang ada di zaman mereka. Malah dia boleh buka empire-empire besar. Dia boleh mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi satu rumus atau tanda mercu kepada orang-orang yang nak kepada kebaikan dan cinta kepada akhlak. Kerana itu insya-Allah kita juga berusaha untuk menyusuri sudut-sudut ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kita kata bahawa para pencinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu mengerti bahawa sunnah itu bukan sekadar pada akidah, bukan sekadar pada ibadah, malah sunnah juga pada sudut akhlak. Malah sunnah sudut akhlak mempunyai peranan yang besar dalam memberikan gambaran yang baik tentang agama itu sendiri. Dan jangan sampai mazahiruddin, sifat atau gambaran luar agama itu dirosakkan dengan akhlak yang tak baik daripada orang yang menganutnya. Sehingga sebahagian daripada orang-orang mu'allaf, mereka berkata, mujurnya alhamdulillah kami mengenal Islam melalui kitab sebelum kami mengenal Islam melalui orangnya, melalui umatnya. Zaman dulu mereka kenal umat, kenal agama. Zaman sekarang ni alhamdulillah mereka kata kenal agama dulu sebelum kenal umat. Sebab kalau kenal umat, boleh jadi tak masuk dalam agama. Sebab apa? Sebab kita ada lompong yang besar dalam sudut akhlak orang Islam. Sehingga kalau kita nak ajak orang Islam, dia boleh kata, tak naklah nanti kita jadi bergaduh, tak naklah nanti kita jadi tak hormat kepada orang. Jadi begitu. Padahal ini adalah khazanah agama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha kata, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Bila orang baca atau bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan, hadis berkaitan dengan pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi ni sangat pemurah orangnya. Bila datang Ramadan, lagi pemurahnya.
Dan Nabi ni pemurahnya lebih baik daripada ar-rih al-mursalah, angin yang bertiup. Rasa tenang, rasa damai. Orang yang bersama, kalau kita duduk tepi pantai macam mana? Rasa tenang, rehat, seronok. Orang yang berdampingan dengan Nabi SAW, dia rasa damainya, rasa seronoknya, rasa dikasihi. Sehingga para sahabat, dia tanya Nabi, siapa orang yang paling kamu sayang? Abdullah bin Amr kalau tak silap saya, dia tanya Nabi, man ahabbun nas ilaik ya Rasulullah, siapa yang kamu paling sayang? Nabi kata Aisyah. Tak, dia kata daripada lelaki, siapa dia? Ayah dia, Abu Bakar. Kemudian siapa? Nabi mula kira. Dia nak tunggu jawapan aku. Dia nak tunggu jawapan, Nabi kata, kamulah orang aku paling sayang. Apabila tanya sekali, 2 kali, 3 kali, tak ada jawapan tu sebab Nabi jujur. Akhir sekali dia berhenti tanya sebab dia tak nak kecil hati. Biarlah Nabi jawab apa-apa, yang penting Nabi lah orang yang paling aku sayang. Sebab para sahabat ni bila duduk dengan Nabi SAW, dia rasa Nabi, dialah orang yang paling dikasihi oleh Nabi SAW. Dan perasaan ini wujud pada kebanyakan para sahabat. Allahu Akbar. Bahagia orang boleh duduk dengan Nabi SAW. Karena itu Nabi SAW juga mengajar umatnya. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi ini Allah dah bagi gezet, akhlak dia sangat perfect. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang tinggi. Dan Nabi juga mengingatkan kepada kita hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Dalam riwayat makarimul akhlaq, aku diutuskan untuk menyempurnakan kesucian akhlak ini. Dan Nabi juga berkata, inna min khiyarikum ahsanukum khuluqa. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Tentu kadang-kadang saya suka mengingatkan bahawa betapa besarnya ganjaran yang disebut tentang orang yang menghiaskan diri dengan akhlak. Kita ni, kenapa kita kata kita suka kepada sunnah Nabi? Sebab pada sunnah mendatangkan pahala. Dan ada sunnah-sunnah Nabi yang mana kalau kita buat, kita akan dapat pahala berterusan, disebabkan kita menghiaskan diri dengan sunnah tersebut. Seperti contoh, kalau lelaki disimpan janggut, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha kata, alhamdulillahilladzi zayyana rijala bil liha kama zayyana nisa bil haya. Segala puji bagi Allah yang menghiaskan lelaki dengan janggut sebagaimana dia menghiaskan wanita dengan sifat malu. Allah sifat janggut di atas sunnah Nabi, bukan sebab gaya, bukan sebab buat semua, ini adalah sunnah Nabi. Maka selama janggut dia ada dekat dia, bukankah dia menghidupkan sunnah Nabi setiap masa, setiap saat? Dia mendapat pahala di saat dia menghidupkan sunnah yang kekal. Betul tak? Orang yang buat satu sunnah yang tak berpisah dengan dirinya, berapa banyak pahala dia? Selama janggut tu ada dekat dia, selama sifat malu ada pada para wanita, maka dia mendapat pahala. Sebab itu akhlak ni, apabila Nabi SAW sebut antara kebaikan akhlak, athqalu syai'in fi mizanil mu'min husnul khuluq atau khuluqun hasan. Athqalu syai'in fil mizan al khuluqul hasan. Benda yang paling berat di atas timbangan mizan kita ni akan ditimbang amalan kita pada hari akhirat kelak. Betul? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi kata perkara yang paling berat di atas timbangan ialah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Sebab apa? Sebab akhlak benda yang tak berpisah daripada diri kita. Kalau orang tu sifat pemurah, dia bukan hari ni pemurah, esok dak. Lusa dia peting balik jadi pemurah, kemudian 2 hari lepas dak.
Kalau sifat orang tu wajah ceria, jumpa hari ni senyum, esok masam. Duduk 3 hari senyum balik, lepas tu masam. Tak. Kalau dia ni jenis akhlak baik, jumpa dia senantiasa senyum. Pemurah dia senantiasa. Orang yang akhlak dia menghiasi diri dia, dia melazimi perkara tersebut dan pahalanya senantiasa berjalan. Lepas tu dia sangat berat dalam timbangan mizan. Kita menghidupkan satu sunnah Nabi menerusi akhlak-akhlak begini. Lepas tu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga mengingatkan kita, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna iman, orang yang akhlak dia sangat baik. Khiyarukum linisaihim. Dan orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik kepada isteri-isterinya. Akhlak ni nak mula tengok mana? Dalam rumah kita. Nabi kata orang paling baik pada isterinya. Sebab apa? Di situ tempat pembinaan akhlak. Bukan sekadar pada kita, malah Nabi suruh kita nak bina generasi yang berakhlak bila kita buat baik kepada isteri. Anak-anak duk tengok kita. Anak-anak duk tengok kita macam mana kita dengan isteri. Dengan baiknya di situ lahirlah generasi-generasi yang berakhlak. Sebab suami buat baik kepada isteri, anak tengok, maka mereka terbina sebagai generasi yang baik. Nabi SAW, agama ni nak membina mujtama', satu mujtama'. Islam bukan nak baik kita seorang ni. Baik kalau kita baik kita seorang, itu bukan sifatnya. Kalau Nabi SAW masuk syurga, dia seorang masuk syurga, tak perlu dah susah payah dia ajak orang, dia dah masuk syurga dah. Sahabat-sahabat dulu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat ni jamin masuk syurga dah. Kalau kira aku masuk syurga, beres, dapat amal soleh, tak payah pergi buka negeri, tak payah buka negara, empire Islam, dakwah pun tak payah dah. Pasal apa? Aku masuk Islam, aku dah masuk syurga. Nabi dah bagi tahu dah, jamin. Kita hak tak jamin pun rasa senang dah. Dah. Mereka ni hak dijamin syurga, masih lagi Allahu Akbar. Hijau mereka nak mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW dalam setengah kisah, baginda dengan sahabat ni, orang yang tak kira mana. Orang fakir, orang kaya, orang susah, orang senang, semuanya sahabat Nabi. Sebab tu kita kata Abdullah bin Amr, dia rasa dia lah orang yang paling Nabi sayang. Satu hari Zahir bin Haram radhiyallahu anhu, dia ni orang kampung Badui, bela kambing, perah kambing. Zahir bin Haram bela kambing, tahu-tahulah orang bela kambing ni macam mana, dengan baunya, dengan pakaiannya. Duduk pula Badui, datang ke Madinah, cari Nabi tak jumpa. Nabi masa tu keluar, dia pergi rumah Nabi, dia bawa barang-barang daripada kampung dia lah, minyak sapinya, barang-barang daripada hasil ternakan dia. Lalu dia sampai rumah Nabi, Nabi tak ada. Dia kata tak apalah, aku pergi ke pasar nak niaga. Bila Nabi SAW balik rumah dia, kemudian orang bagi tahu pada Nabi ada Zahir bin Haram datang. Nabi tak tunggu lama, Nabi tu pergi ke pasar. Nabi tu pergi ke pasar, tengok Zahir bin Haram duduk niaga, duduk jual, lelong, lebih kurang begitulah. Nabi datang dari belakang, Nabi peluk Zahir bin Haram. Orang duduk pasar, jual pula barang-barang daripada Badui kampung. Tiba-tiba peluk daripada belakang. Dia hampir-hampir nak siku Nabi. Kali-kali tengok Nabi, Allahu Akbar. Lepas tu dia pun terdiam, tak jadi. Bila dia terdiam, dia rasa bersalah nak siku Nabi tu. Nabi gurau pula dengan dia. Nabi peluk dia, Nabi kata jual, siapa nak beli hamba? Siapa nak beli hamba? Tak naknya Nabi dengan sahabat ni rasa ada gap, rasa tak nak. Nabi siapa nak beli hamba, siapa nak beli hamba? Dia pun kata pada Nabi, ya Rasulullah, kalau kamu nak jual aku, kamu akan dapati aku ni tak laku. Tak ada orang nak beli aku ni ya Rasulullah. Lalu Nabi kata kepada dia, engkau di sisi manusia mungkin tak laku, tapi di sisi Allah sangat mahal harganya.
Nabi kata begitu. Kau di sisi manusia mungkin tak laku, tapi di sisi Allah sangat mahal harganya. Sebab tu sahabat begini, kita kalau bersahabat dengan orang begini, sampai daripada kampung mesti cari dia dulu. Bukan dia pergi jual pasar habis barang pergi jumpa Nabi. Tak, daripada kampung mari jumpa Nabi dulu baru nak pergi jual. Pasal apa? Husnul mu'asyirah. Baiknya kehidupan Nabi dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukankah ini sunnah yang mana dengannya kita nak menyatu padukan hati-hati orang Islam, ya? Dan Nabi SAW pernah ditanya. Nabi ditanya tentang kelebihan. Su'ilan Nabi SAW atau kan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Kalau kita bahasa kita kan, orang masuk syurga ramai-ramai ni benda apa paling banyak sekali masuk? Sebab apa? Apakah sebab yang paling banyak menyebabkan masuk syurganya manusia? Orang tanya Nabi, ramai-ramai masuk syurga tu sebab apa mereka masuk syurga? Dan Nabi SAW sebut taqwallahi wa husnul khuluq. Ramai orang masuk syurga pertama sebab takwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Nak masuk syurga dengan akhlak. Syurga nak masuk dengan takwa dan juga akhlak yang baik. Dan Nabi juga ditanya, dalam ramai-ramai hak masuk neraka ni sebab apa? Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Dalam ramai-ramai hak masuk neraka ni sebab apa? Nabi jawab, al-fam wal farj. Mulut dan juga kemaluan. Sebab mulut ramai orang masuk neraka, dan juga sebab kemaluan ramai orang masuk neraka. Zina dan sebagainya. Benda ni kecil je kita kata, di sisi kita benda kecil. Senyum kat orang, bagi salah. Kadang-kadang kita jumpa orang, kita tak ingat kita jumpa mana, tapi dia ingat kita sebab kita senyum kat dia. Dia kata dia ingat saya kalau ingat macam tu. Kalau kita jumpa, saya pernah kenal macam mana tu, tapi tak ingat mana. Sebab apa? Kita ingat kita bila jumpa dia minda kita, dia rekod. Kita jumpa salah, senyum, tengok. Kalau orang senyum, salah, tengok mata senyum, kita pun tengok ke dia. Kita tak ingat, tapi minda kita dia cenderung tangkap benda-benda yang seronok, bahagia. Sampai kita jumpa sekali lagi, kita jumpa mana? Kita ingat. Sebab dia bahagia, kebahagiaan yang lekat dalam minda kita. Benda kecilnya. Sebagaimana benda kecil inilah yang memasukkan manusia ke dalam neraka. Mulut. Orang tanya Nabi, sebab apa manusia ramai masuk neraka ni, sebab apa? Sebab mulut. Sebab mulut ramainya manusia masuk pada neraka Allah Azza wa Jalla. Betul tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-akhlaq. Kita bincang tentang bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana perkara itu boleh memasukkan manusia ke dalam syurga Allah. Boleh jadi kita ni orang tak banyak solat. Boleh jadi kita ni orang tak banyak qiyamul lail, tak banyak puasa di siang hari. Sebab kekurangan yang ada pada kita. Tapi Nabi juga bersabda, innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajati qa'imil lail wa sha'imin nahar. Seorang lelaki itu boleh mencapai darjat orang yang qiyamul lail dan juga orang yang berpuasa di siang hari dengan akhlak yang baik. Akhlak tu besar fadilat dia. Bukan benda-benda yang kecil. Walaupun kita kata
Ada orang dilahirkan dengan sifat dia begitu. Tapi ada orang dilahirkan dengan mungkin budaya dia kasar dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok orang tu fakir dunia tapi kaya budi bahasa. Ada orang kaya dunia tapi kurang budi bahasa. Tapi kalau dia kaya dunia, kaya budi bahasa, itu lagi baik. Kadang-kadang kita tengok, kita pergi Indonesia berjalan, tengok orang kayanya tidak, rumah kecil, tapi bila bercakap kita rasa tenang. Mungkin tadi sembang dengan Prof tadi, cerita orang Thailand, orang miskin, duk bukit mana. Tanya bagaimana akhlak mereka, Masya Allah, sangat baik. Orang-orang begini, kalau dari satu sudut lebih sunnah daripada orang yang mendakwa mereka ni nak mengikut Nabi tapi tidak berakhlak sebagaimana akhlak Nabi SAW. Batu akhlak ni kita kata perkara yang datang dengannya package. Siapa yang menghidupkan akhlak, package yang datang dengan dia tu sangat banyak. Fadilat dia sangat banyak. Yang kita akan jumpa bincang macam mana akhlak para salaf ni boleh mendatangkan kebaikan kepada pelaku-pelaku dan apa bekalan kita dalam nak mengajak kepada nak menyuburkan dakwah sesama kita dan juga umat Islam. Tapi kita kata package kebaikan akhlak yang baik ni datang banyak. Yang pertama, dia adalah sebaik-baik perkara seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kata tadi, orang yang masuk syurga ramai sebab akhlak. Yang kedua, dia adalah ketaatan kepada Rasul. Sebab bila kita buat akhlak yang baik, contohlah kita buat baik dengan jiran, kita buat baik dengan sahabat, ada pahala tak? Confirm ada pahala. Sebab apa? Nabi memerintahkan kita buat begitu. Maka setiap perintah Nabi, bila kita taat kepadanya, dia adalah ibadah. Setiap perintah Allah yang kita taat kepadanya, maka dia adalah ibadah. Sebab ada ibadah ni, ibadah terbahagi kepada dua. Ibadah al-mahad, maknanya ibadah yang berkaitan dengan Allah semata-mata. Ibadah yang semata-mata kerana Allah, semayang, tak ada hubungan dengan manusia. Sampai cakap pun tak boleh dengan orang. Allahu Akbar, putus hubungan dengan manusia. Tapi kita kekal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Bila Allahu Akbar, nak cakap, nak pandai kiri kanan tak boleh, melainkan waktu tu kita dengan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Yang ni dipanggil al-ibadah al-mahdhah. Ibadat semata-mata ibadah. Kita dengan Allah sahaja. Ibadat yang kedua, ada hubungan kita buat baik kepada manusia, tapi dia adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita bayar zakat, kita bagi infak. Allah Ta'ala sebut siapa nak bagi pinjam kepada Allah duit dia sebagai infak, Allah Ta'ala kata bagi pinjam kepada Allah, tapi yang terima siapa dia? Makhluk dia. Kita bagi infak, kita bagi sedekah, bagi untuk apa? Untuk Allah, tapi bukan nak raya Allah, sebab Allah dah kaya lebih daripada kita lah. Tapi kita bagi kepada manusia apa? Sebab dalam soal tu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita buat ibadah, tapi dalam masa menjaga hubungan dengan manusia. Bagi salam, kita buat ibadah bagi salam kerana Allah, tapi kita bagi salam pada siapa? Pada manusia. Kita buat baik kepada manusia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ni dipanggil ibadah ghairu mahdhah. Kehidupan kita, kalau kita kata kita mandi tak mandi, kita jiran, orang lain berjiran juga, tapi kalau kita buat itu kerana Allah Azza wa Jalla, maka datanglah pahala padanya. Untuk ibadah ni, kalau kita buat hubungan dengan manusia, soal akhlak, dia juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita buat baik dengan makhluk Allah, sebenarnya kita sedang beribadah kepada Allah. Dan Nabi dalam hadis kursi, seorang hamba pada hari akhirat, Allah Ta'ala tanya dia, wahai hamba-Ku, aku minta tolong dengan kamu, kamu tak tolong.
Dia kata, bagaimana aku nak tolong kamu ya Allah, sedangkan engkau lah Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala kata, bukankah ada hamba-Ku minta tolong dengan kamu dan kamu tak tolong dia? Allah tanya dia, wahai hamba-Ku, aku minta makanan dengan kamu, tapi kamu tak bagi. Dia kata, ya Allah, aku nak bagi makan mana pada kamu, sedangkan kamu Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala kata, bukankah hamba-Ku minta makanan dengan kamu dan kamu tak bagi makan? Akhlak ni, kita bermuamalah dengan manusia, tapi hakikatnya dia adalah dengan Allah Azza wa Jalla. Dia adalah ibadah. Sebab tu akhlak, Allahu Akbar. Di saat kita baik dengan manusia, sebenarnya kebaikan itu bukan untuk dia, tapi untuk kita, kerana Allah Azza wa Jalla perintahkan kita berbuat baik. Nabi SAW sebut, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berbuat baiklah dengan manusia, berakhlak dengan manusia akhlak yang baik. Dua, itu ketaatan kepada Allah dan Rasul. Akhlak juga menghapuskan dosa, jadi mendatangkan pahala. Dalam sudut yang lain, dia juga menghapuskan dosa. Nabi SAW sebut, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Bila kita ada salah buat orang, kita ada salah dengan orang, kita nak minta maaf dari mana? Kalau sekadar minta maaf boleh dia juga, tapi kalau kita nak hapuskan kesalahan itu, nak ganti dengan kebaikan, kita buat baik kepada orang kita buat salah, gantikan kesedihan dia dengan kegembiraan, insya-Allah jawapannya syurga. Dalam satu hadis yang dhaif, tapi kelebihan birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Seorang pemuda datang nak bai'ah Nabi berjihad di Madinah. Dia kata, aku tinggalkan dua orang ibu bapaku dalam keadaan menangis. Nabi kata, aturidul jannah, mu nak masuk syurga? Dia kata, nak. Satu hadis kata, fafihi ma fajahid, pada ibu bapa kamu berjihadlah pada keduanya. Satu riwayat kata apa? Kembalilah kamu kepada keduanya, gembirakan mereka sebagaimana kamu telah menyebabkan keduanya menangis. Ganti kesedihan itu, tangisan itu, gantilah dengan senyuman. Mana kita buat, daripada kita bersalah, kita tukar kepada baik, insya-Allah dah tu settle. Akhlak. Payah kita kalau jumpa orang berakhlak begini, kita pun seronok duduk dekat dengan dia. Yang keempat, sababu li'afwillahi wa jalibun li khufranih. Dia adalah sebab penghapusan dosa dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seterusnya, dia mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan At-Tabrani, hamba yang Allah paling sayang ialah orang yang paling baik akhlaknya. Allah paling sayang. Tuan-tuan, kalau kita nak cerita tentang banyaknya kebaikan akhlak ni, saya ingat lalu banyak kita nak sebut, kita sebut yang poin-poin yang penting. Yang seterusnya, hadis kita kata tadi, kita bicarakan tentang paling berat pada timbangan mizan. Dan yang seterusnya, tinggi darjat dalam syurga. Sebab Nabi kata, orang dengan akhlak ni boleh sampai darjat orang yang qiyamul lail dan orang puasa. Jadi dalam dunia, dalam syurga, orang yang jaga akhlak dia ni, sama kedudukan dia, boleh sampai kepada darjat orang qiyamul lail, orang yang berpuasa, hanya dengan akhlak dia. Kalau dia puasa lagi, akhlak lagi tinggi. Dan Nabi SAW satu hari Nabi jamin satu kedudukan dalam syurga. Nabi kata, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah
aku jamin satu rumah di tahap syurga paling bawah, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Siapa yang meninggalkan mirak, mirak ni dia nak tunjuk dia betul. Mirak ni maksudnya kalau jidal, dia nak nampak dia menang, nak suruh orang nampak dia betul. Sama ada dia salah nak suruh nampak betul, ataupun dia memang betul cuma nak suruh tengok dia betul. Biasanya mirak ni berlaku dengan sebab jidal. Jidal ni orang berdebat, dia suka berdebat. Debat ni banyak tak datang dengan kebaikan, melainkan bila berlaku antara alim dengan alim, bawa kebaikan. Tapi kebanyakannya bila berlaku dengan orang yang tak pandai ataupun tak jahil ni, biasanya bawa kepada keburukan. Sebab tu kalau boleh hindarkan dia. Sebab Nabi kata siapa yang tinggalkan jidal al-mira, aku jamin bagi dia syurga, walaupun dia berada pada pihak yang benar. Tak payah nak bergaduh. Kalau kamu rasa begitu, dan masalah, saya hanya nyatakan kebenaran, apa yang saya rasa tahu, saya rasa begini, tak apa. Kalau kamu rasa begitu, dah masalah apalah. Yang penting kita boleh bersahabat lagi, kita boleh saling berziarahi dan sebagainya. Dan Nabi kata, aku jamin rumah di tengah syurga siapa yang meninggalkan dusta walaupun dia bergurau. Dan Nabi kata, aku jamin rumah pada darjat yang tinggi dalam syurga bagi orang yang akhlaknya baik. Allahu Akbar. Paling tinggi kedudukan dalam syurga orang yang akhlaknya yang baik. Muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada beberapa akhlak yang kita nak sebut secara khusus. Apa bentuk akhlak yang kita boleh buat dalam waktu yang sedikit ni? Mungkin kita sebut satu atau dua akhlak yang mana dia disebut sebagai akhlak yang baik dan boleh menjadikan kita ni saling berkasih sayang dan boleh menjadikan kita bersatu di atas jalan agama Allah. Kadang-kadang kita sahabat sama sahabat, tapi ada benda tak kena dan sebagainya. Akhlak yang kita nak bincang pada hari ini ialah al-ikha wal hubbu fillah, persaudaraan dan berkasih sayang kerana Allah. Berkasih sayang kerana Allah. Kalau kita perhati dalam hadis, cerita tentang sifat kasih sayang orang mukmin sesama mukmin, dia termasuk daripada kacamata iman dan kesempurnaannya. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tak akan sempurna iman melainkan kita sayang kepada saudara kita seperti mana kita sayang kepada diri kita sendiri. Hadis ni biasa-biasa belaka, tapi nak buat begitu tu kita kena latih dan kita kena didik diri kita. Sayang lagu mana kepada saudara kita? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Pada sudut mana? Bagaimana? Sedangkan al-hubbu huwa ruhul wujud wa iksiril qulub wa simamil amni libanil insan. Dia adalah rahsia kepada kehidupan yang bahagia, kecintaan kepada sesama muslim. Bagaimana sifat dia? Bagaimana sifat dia? Satu hari contoh, seorang manusia ni kalau dia nak berkasih sayanglah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW bila sampai ke Madinah nak buka generasi salaf yang kita kata saling bergerak sama kepada jalan Allah, nak membuka empire Islam atas dasar al-hubbu fillah.
Sampai kalau kita nak tegur orang pun di atas dasar al-hubbu fillah. Kita kata mudah, tapi nak buat tu payah. Sebab tu dia tak akan termasuk dalam kesempurnaan iman kalau benda tu mudah. Satu hari seorang sahabat, bila Nabi SAW hukum orang yang peminum arak zaman Nabi tu kan, lelaki minum arak tu kena sebab, pak minum lagi, pak kena sebab, pak minum lagi, pak kena sebab. 2-3 kali dia ulang dosa yang sama, padahal kena sebab dah. Kalau kita tanya, ada juga sahabat ni lagu ni. Baru tadi kita kata sahabat ni orang yang paling sempurna akhlak, tiba-tiba kita tengok gini. La ilaha illallah. Jangan tengok pada sudut tu, kita kena tengok pada sudut lain. Sebab kita mendapati para sahabat ni ada di kalangan mereka berzina. Ada di kalangan mereka yang minum arak. Ada di kalangan mereka yang kencing dalam masjid. Tapi jangan kalau kita cerita berhenti situ, maka kita nampak kekurangan pada sahabat. Cerita sahabat tak berhenti situ. Cerita sahabat tak berhenti situ. Hal lelaki yang kencing dalam masjid, sampai peringkat bila Nabi buat baik kepada dia, sahabat tak jadi. Lelaki ni sangat syukur kepada Nabi, sangat sayang kepada Nabi. Dalam satu riwayat dia doa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati selain daripada kami berdua. Maksudnya apa? Sangat sayangnya dia pada Nabi SAW, sampai Nabi kata dia, jangan kamu sempitkan benda yang luas. Maknanya sebab rahmat Allah ni meliputi semua, tiba-tiba kamu doa supaya rahmat Allah ni buat pada kamu dan juga Nabi, orang lain tak payah. Janganlah begitu. Sudut akhlak berakhir cerita tu, orang ni dia sayang kepada Nabi SAW, dan Nabi buka keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang sifat-sifat begini menjadi sebab untuk Nabi ajar kepada umat dia. Dan kebanyakan kisah sahabat berakhir dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang kecil dalam masjid berakhir dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berzina, yang zina sampai mati, direjam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabat, lalu kubur Ma'iz bin Malik, lelaki yang mati direjam kerana zina. Dia berzina sampai dia mengaku depan Nabi dan mati kena rejam. Kita jangan kata ada juga sahabat zina zaman Nabi. Sebab kadang-kadang sebab dia zina tu, Allah nak suruh kita tahu apa hukuman kalau orang zina. Bukan zaman tu, zaman orang banyak zina, jahiliah nak, tapi zaman sahabat tak, kecuali kes terpencil untuk ajar kepada umat selepas tu apa hukum kalau berjadi di akhir zaman. Tapi akhir kisah dia macam mana? Dia bertaubat kepada Allah. Ka'ab bin Ma'iz bin Malik, bila dia meninggal, satu hari Nabi SAW lalu jalan dengan para sahabat, lalu tepi kubur dia. Lepas ada dua sahabat kata, apa Ma'iz ni? Nabi dah bebaskan dia, tapi dia mari mengaku depan Nabi. Kan Nabi kata kamu balik, mari mengaku lagi, balik. Dia suruh Nabi sucikan dia. Lalu dia kata apa? Siapa harus cium mulut dia? Dia ni gila ke? Mabuk ke apa? Tak, dia kata memang dia. Kamu nak apa dengan pengakuan? Aku nak sucikan diriku. Lalu Nabi suruh dia direjam sampai mati. Dia kata, apa Ma'iz ni? Nabi dah lepas dia tapi dia mengaku. Sehingga akhirnya dia direjam seperti rejaman anjing. Orang baling seperti orang baling anjing. Sampai berita tu kepada Nabi. Nabi dengar. Nabi diam tak kata apa. Jalan. Sambung perjalanan, jumpa satu bangkai himar. Himar ni hidup pun hina dah, mati apa tak lagi. Bangkai. Disebut tengah-tengah padang pasir. Bengkak tu kaki tu naik ke 4 ke atas. Busuk. Sahabat panggil 2 orang. Tak mari sini, 2 orang tadi. Dia kata, kami ya Rasulullah. Dia tak tahu apa datang. Sekarang 2 orang turun, 2 orang kamu turun makan bangkai tu. Dia kata, ya Rasulullah, binatang ni hidup pun hina, takkan kami siapa yang sanggup makan? Nabi kata kepada dia, apa yang kamu sebut tadi lebih hina daripada kamu makan bangkai. Dan demi Allah, Nabi kata, sekarang ni Ma'iz ni berada di dalam sungai-sungai syurga, berenang-renang di dalamnya.
dan dia telah bertaubat dengan satu taubat, kalau dibagikan kepada seluruh umat, maka taubat itu cukup untuk mengampunkan dosa sekalian. Ini kisah para sahabat. Jadi kita dengar sahabat kisah begini, jadi kita kata, oh sahabat ni dah, mereka berakhir dengan kesudahan yang baik. Apa salah mereka menjadi sebab kepada kita tahu hukum hakam selepas daripada itu. Baik. Jadi seorang sahabat yang disebab kerana minum arak. Lepas sebab, lepas buat lagi. Lepas tu kena sebab berkali-kali. Sehingga ada orang yang mencaci, mencela lelaki tersebut. Nabi kata apa? La takunu auna syaitan ala akhikum. Jangan kamu jadi pembantu syaitan atas saudara kamu. Apa kesudahan kalau kamu nak cela dia? Kita kena ada satu sifat al-hubbu fillah. Topik kita, akhlak kita, sayang pada saudara kita kerana Allah. Fil athar Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni, kita tahu seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, marra ala rajulin qad asaba dhanban. Dia berjalan di atas, jalan melalui seorang lelaki yang buat satu dosa. Dia sebut apa? Fakanu yasubbunahu. Dan orang-orang ni duk cela dia, apa begini macam-macam lah. Kita ni kadang-kadang jumpa satu topik salah tu sedaplah kita uli. Kalau jumpa topik baik selalu cakap sepatah dia. Kalau jumpa benda salah, dia punya syarah panjang. Lagi panjang daripada syarah Sahih Bukhari. Kalau bab baik tak banyak syarah dia, tak erti nak syarah. Jadi dia orang pun duk cela, caci dia. Abu Darda kata, ara'aitum law wajadtumuhu fi qalibin alam takunu mustakhrijihi. Dia kata, kalau kamu tengok lelaki ni dalam telaga apa dia kata? Telaga buruk. Telaga qalib ni, telaga tak ada air tapi ada lubang sehingga tak boleh naik. Kalau kamu tengok dia dalam telaga buruk tu, alam takunu mustakhrijihi, dia kata kamu akan angkat tak dia keluar daripada telaga tu. Kalau kamu jumpa orang tengok dalam telaga buruk, kamu nak angkat naik ke kamu nak kata pada muka? Jalan-jalan jumpa orang, tolong dalam telaga buruk. Kamu kenapa ni? Tolong, saya jatuh dalam telaga ni. Kita kata pada muka mu, batu pergi. Gitu ke? Ataupun kamu tengok dia dalam telaga buruk, kamu kata, apa cerita ni? Saya tu jatuh. Okey, mari saya tolong keluarkan. Kamu ni kalau jumpa kan mana? Nak keluar ke nak? Dia kata nak keluar. Balah. Lalu Abu Darda kata kepada orang-orang pada masa tu, la tasubbu akhakum wahmadullaha allazi afakum. Sekarang ni dia bagi perumpamaan, orang jumpa dalam lubang tu adalah lubang maksiat. Kita sekarang ni bila ada orang maksiat, kita nak kata pada muka caci dia ke, atau kita nak keluarkan dia daripada maksiat tersebut, kita suruh dia buat lain. Pilih hak mana? Kita kadang-kadang banyak, apa dia tu buat maksiat begini. Dia baca syarah panjang. Kata syarah Sahih Bukhari Pak Habib. Kalau dia syarah bab tu panjang. Orang tu gini. Kalau kita tahu dia salah, kita baik cari. Dia kata apa? La tasubbu akhakum. Jangan kamu cela saudara kamu. Wahmadullaha allazi afakum. Tapi kamu puji Allah kerana Allah telah membuat kamu baik. Mujur kamu tak jadi serupa dia. Kalau kita tengok kawan-kawan kita ada tersalah, kita nak nasihat, tapi nasihat tu bukan dengan celaan, tapi nasihat tu untuk kita tarik dia daripada jalan kegelapan, nak tarik dia masuk kepada jalan kebenaran. Asasnya al-hubbu fillah. Sayang kerana Allah. Sama ada jiran, sama ada adik-beradik, sama ada
keluarga terdekat, sama ada sahabat handai. Andai kata kita tengok dia dalam kemaksiatan, itu samalah kita tengok dia dalam kesusahan, dalam lubang jurang yang dalam dunia, yang dia tak boleh nak angkat balik, tak boleh menyelamatkan diri dia. Kita tolong support dia untuk naik, ulurkan tangan, tarik dia naik atas. Cuma mungkinlah kita kena, tak semudah kita nak tarik orang naik atas daripada lubang telaga. Sebab orang maksiat ni, dia tak serupa rasa dengan orang masuk dalam lubang telaga. Orang masuk dalam lubang telaga ni, dia berasa dia duduk dalam lubang telaga. Orang maksiat ni dia tak berasa, dia rasa duduk pucuk bukit. Dia rasa aku betul dah. Itu kecabaran dia payah gitu. Sebab tu dia tidak semudah yang disangka. Cuma konsepnya begitu. Konsepnya bila tengok orang maksiat, contohnya Ibn Hajar. Ibn Hajar rahimahullah, dia ni qadi, raisul qudah, ketua qadi di Mesir zaman dia. Satu hari dia keluar dengan pakaian dia yang megah ketua qadi. Keluar dengan pakaian dia yang megah, jalan, jumpa orang Yahudi yang fakir, susah, miskin. Yahudi tu kata dia kata, aku tengok kamu mewah, aku ni susah. Apa kata kamu tentang hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Dunia ni penjara orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Ya, aku tengok lah ni, aku duduk dalam susah, mu duduk dalam senang. Berarti hadis Nabi tak betul. Sebab Yahudi kata dunia ni sijnul mukmin, penjara orang mukmin, syurga orang kafir. Yang kita tengok sekarang ni, mu senang, aku susah. Mana hadis Nabi? Yahudi itu tanya begitu. Ibn Hajar jawab kan? Ibn Hajar kata, gini maksud dia. Kamu dalam susah kamu di dunia ni, kalau kamu mati dalam keadaan kafir begini, dia guna istilah kalau kamu mati in mitta kafiran, kalau kamu mati dalam keadaan kafir, maka tempat kamu dalam neraka. Maka neraka dibandingkan dengan dunia kamu hari ni susah ni, maka hak susah hari ni dikira syurga. Aku, kata Ibn Hajar, mu tengok aku ni senang sekarang ni, tapi kalau aku mati dalam keadaan iman begini, Allah masukkan aku ke dalam syurga, maka aku tengok senang aku hari ni serupa duduk dalam penjara, nak banding nikmatnya dalam syurga. Yahudi itu tanya balik, awalaysa kadzalik? Begitu ke dia? Ibn Hajar dia tidak hukum, cuma dia kata kalau kamu terus begini, mati dalam keadaan kafir, gitulah dia. Dan dia tak kata aku ahli syurga. Dia tak kata mu sebab Yahudi nanti mati mu masuk neraka. Dia tak kata begitu. Dia kata kalau kamu mati dalam keadaan kafir begini, beza dengan kita kata apa? Sebab mu kafir. Kalau mu kafir mati masuk neraka, itu nama dia hukuman. Tapi Ibn Hajar dia guna kalimah in mitta, kalau sekiranya kamu mati. Makna di sana ada pilihan. Dia bukan menghukum, tapi dia tunjuk jalan. Kalau kamu memilih jalan ini, gitu kesudahannya. Dan dia tak kata aku ni ahli syurga. Ibn Hajar dia tak kata aku ni ahli syurga, jadi kalau aku mati aku masuk syurga, seolah-olah kita jamin tiket syurga. Tak, Ibn Hajar seorang yang faqih. Dia kata kalau aku mati dalam keimanan, masuk syurga, maka syurga dibanding nikmat dunia aku hak senang ni kira penjara. Yahudi dia kata awalaysa kadzalik? Gitu ke? Dia kata na'am. Tuan-tuan tahu apa jawapan Yahudi itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab dia memberi pilihan. Dia bukan nak menghukum orang, tapi dia jawab kepada jawapan Yahudi seolah-olah menghulurkan tangan, marilah bersama dengan aku nak masuk syurga. Yahudi itu masuk Islam. Akhlaknya Ibn Hajar. Jadi
kita puji Allah. Abu Darda kata, la tasubbu akhakum, jangan kamu celak saudara kamu di atas kemaksiatan, tapi kamu pujilah Allah, yang mana Allah telah menjadikan kamu begini. Dan berapa ramai saudara-saudara kita yang sebenarnya dia sangat perlu dan dia sangat duk tunggu, bilalah dia ni nak tegur aku dan sebagainya. Tunggu masa je kita kata, Allah terima kasihlah saudara. Cuma nak kena berhemah dan juga kadang-kadang kena banyak pengalaman lah. Dia buat kebaikan ni, dia tak jadi selalu. Dia bukan kata hari ni kita buka mulut 1000 orang masuk Islam. Dah. Kalau hari ni kita buka mulut, mungkin kita kata orang tu tak masuk Islam. Nah, banyak benda lagi kita. Setengah-setengah kita ni, kalau saya kadang-kadang kita baca hadis-hadis berkaitan dengan dakwah, berasa juga nak jadi pendakwah, nak masukkan Islam orang, semangat. Pergi baik kata, tanya, okey, tak rasa nak masuk Islam pun. Tanya begitu tu, terkejutlah dia. Kita kata, okay, masuk Islam lah. Dia diajak tiba-tiba masuk Islam. Ada cara-cara dia. Bukan semudah kita kata. Tapi berhikmahlah. Ud'u rabbakum, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Nak capai ketujuan tu ada cara uslub dia, cuma asasnya kita kata kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu afala tubghiduhu qala innama abghadu amalahu fa idza tarakahu fahuwa akhi. Kata orang kepada Abu Darda, kamu tak marah kalau dia buat maksiat? Orang ni buat maksiat, takkan kita tak boleh marah ke dia? Bila Abu Darda marah pada dia, kata apa? Afala tubghiduhu Abu Darda, kamu tak marah ke dia? Abu Darda kata, innama ubghidu amalahu, aku tak suka kepada amalan dia, tapi kalau dia tinggal amalan tu, fahuwa akhi, dia adalah saudara, dia adalah saudara. Al-ikha, Masya Allah, para sahabat, para salafus salih ni, dari sudut bersahabat, dia rasa kita ni semua adik-beradik ni, kalau salah sikit sebanyak, dia tetap adik-beradik kita. Selama dia Muslim, tengoklah dia sebagai saudara kita. Kita kalau dengar cerita sahabat-sahabat di luar, berasa sedih. Kalau dengar orang Islam murtad, kita rasa tu semua saudara-saudara kita yang mana tak ada orang nak cara kepada dia sehingga dia murtad. Rasa sedih. Sebab apa? Kita rasa al-ukhuwah fid din, innamal mu'minuna ikhwah. Saudara kita ni, mukmin ni semua saudara kita. Kalau kita nak bergaduh pun, biar setakat tu je lah. Jangan sampai kita berputus hubungan bahawa dia saudara kita. Lah. Ini akhlak. Dengan akhlak ni lah sahabat bawa jalan Islam pergi berdakwah. Siapa perikat, kalau siapa orang salah tu, tak boleh nak marah. Mana? Lah ni sekarang kita takut bila kita berdakwah, orang-orang yang baru nak mengenal agama ni takut nak mari dekat kita. Sampai satu tahap dakwah ni hanya untuk orang-orang baik dah. Orang-orang mari dengan kita ni orang kapiah dah, orang semaya 5 waktu dah. Kalau dia tiba-tiba mari, dia tak semaya, kita pun tengok, mana tak semaya? Lain cerita. Tak semaya tu kira berat dah. Tak setakat tak semaya. Kalau dia ni semaya, tangan duduk sini, perut je. Mana semaya ni? Sudah. Pada tu baru satu sudut baru. Mungkin ada orang tu pergi semaya lepas mai subuh. Mana dia mai subuh kunut? Sudah. Orang ni kata, mana dia tak kunut? Pada abad kunut baru. Dan benda tu khilaf. Dan dua-dua adalah pandangan yang ada dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan maksiat kepada Allah. Hatta walau dia kan dia ada pandangan dia. Tapi kita tengok macam mana? Mana dia tu? Pada baru satu. Dia bukan maksiat lagi, cuma dia berbeza pandangan. Mana al-ikha, al-ukhuwah kita. Sampai kadang-kadang kita nak buka majal dakwah kepada orang yang baru nak menerima Islam, payah, pintu tu tak terbuka. Cabaran. Dakwah para sahabat ni pergi kepada orang kafir, orang belum masuk Islam.
syabab, pemuda. Sayyidina Umar sampai peringkat memang dakwah dia pada sampai remaja. Sampai anak muda yang isbal datang jumpa dia waktu dia nak meninggal, sakit ziarah. Dia kata, alangkah baiknya kalau kamu angkat sedikit kain kamu. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat bagaimana anak muda tu berani mari jumpa Umar, sedangkan dia Umar. Kita anak muda mari budak dah. Umar, dia tegur anak muda, tahu tak? Dia tahu tak? Di saat seorang anak muda sakit, Umar sakit nak meninggal, ada seorang pemuda mari dengan pakaian dia labuh. Dia puji-puji Umar, kemudian dia pergi. Umar kata, panggil balik, hai anak muda, alangkah baiknya kalau kamu tinggikan sedikit izar kamu, kain kamu. Hak Umar tegur tu tak apalah sebab dia Umar. Umar ni memang tegas. Tapi yang herannya, bagaimana anak muda tu boleh mari jumpa Umar? Soalnya, macam mana kita nak tarik orang tu mari kat kita sebelum kita boleh tegur dia? Al-ikha, ukhuwah, biar orang rasa mari ingat kita, suka, seronok. Bukan sebab kita layan maksiat dia, bukan. Tetapi sebab kita menyambut dia. Sebab manusia mana ada orang hari ni bila dia taubat 100% dia berubah jadi orang salih. Kalau dia boleh tinggal satu daripada keburukan dia, itu sudah cukup untuk kita berhujjah di hadapan Allah. Alhamdulillah, aku ubah dari sudut ni. Mungkin dengan satu kebaikan ni dia berubah, dia dapat jalan-jalan kebaikan yang lain. Betul tak? Hari ni kalau dia berubah satu kehidupan, Alhamdulillah, puji, tarik dan sebagainya. Sebab kita bina ukhuwah. Kita bukan menghukum manusia, tapi kita bina hubungan sesama kita, nak tarik dia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ma tahabbathnani fillah illa kana a'zamuhuma ajran ashaddahuma hubban li sahibihi." Tidak berkasih sayang dua orang mukmin di jalan Allah kecuali yang paling besar pahala dia ialah orang yang paling banyak sayang dia kepada saudara dia. Dan Nabi SAW sebut, Nabi larang kepada kita untuk tidak meninggalkan, tidak hajar sahabat kita lebih daripada 3 hari. Jangan sampai tak cakap lebih 3 hari. Pasal selisih pendapat. Kadang-kadang selisih pendapat kita tu benda teknikal, dia bukan benda ijtihad pun. Nas pun tidak, ijtihad pun tidak, teknikal dia. Boleh jadi dia balas ni kuliah kita ni nak mana? Sudah. Teknikal dia, bukan ijtihad, bukan apa. Teknikal ni kuliah ni nak mana? Oleh awak pak dia ni orang. Ni teknikal, bukan masalah ijtihad, tapi boleh bawa kepada khilaf. La ilaha illallah. Marilah, tak kira mana, asal kau ustaz kita, mari belakang, tak ada masalah. Kau lagu mana? Kadang-kadang al-ikha ni, benda-benda kecil ni yang kita nak cakap. Kita tak sedar dia boleh merosakkan dakwah kita, padahal dia kecil saja. Bukan baru masalah ijtihad, bukan masalah bukan. Bila dua orang berselisih pendapat, Nabi kata jangan tak tegur sampai lebih daripada 3 hari. Betul tak? Lalu Nabi kata, orang yang paling baik di antara keduanya, di saat orang itu tak tegur siapa, ialah orang yang memulakan salam. Siapa yang mulakan salam, dialah orang paling baik. Nabi tak kata orang salah tu dia bagi salam dulu. Kita kata tahu dia tak tegur aku, malah kena tegur dia. Apa dah? Kita kata begitu. Selagi dia tak minta maaf dengan aku, sorry. Ayat kadang-kadang. Ni umum, kita bukan nak kata fulan A, fulan B, fulan tak. Sifat mukmin. Ada cikgu balas dengan anak murid. Cikgu kata selagi dia tak minta maaf dengan aku malah tegur dia.